Shalom, selamat pagi dan selamat datang balik kepada renungan kita pada tengah minggu. Lama kita tidak buat renungan, so puji Tuhan pada minggu ini kita dapat buat satu renungan lagi. Jadi pada hari ini, Pastor mau cakap tentang melarikan diri daripada Tuhan Allah, running from God. Okay? Saya mula renungan ini dengan buat satu cerita, dan saya percaya cerita ini pernah saudara dengar. Ini adalah cerita tentang kura-kura dengan rabbit. Kenal kura-kura? Dah kenal rabbit? Rabbit itu binatang yang telinga ada panjang, habis gigi jonggang sikit dan suka lompat-lompat. Okay? So, ada cerita tentang rabbit atau arnab ni dengan kura-kura. So, rabbit benar-benar tahu adalah satu binatang yang cergas, yang kuat berlari dan pandai berlari. Boleh kata satu binatang yang cepat berlari dalam hutan. Dan sedangkan kura-kura ni adalah binatang yang lambat bergerak. Okey, lambat bergerak. Jadi satu hari arnab ini ataupun rabbit ini dia cabar kura-kura ni untuk berlumba. So kura-kura dia terima dia punya cabaran tu. Bila kura-kura tu terima cabaran ini, arnab tu pun agak terkejut lah. Ini banyak sangat untuk saya, dia kata. Dia ketawa tu. Dia ketawa sebab kura-kura tu terima dia punya cabaran lah. Dia punya jemputan tu. Okay. So, apa berlaku? Bila mau adakan satu perlombaan itu, rabbit ini dia panggil semua binatang-binatang dalam hutan tu, kawan-kawan dia, yang dia kenal lah, untuk menonton dia punya perlombaan dengan kura-kura ni. Okay. Jadi pada hari pertandingan itu, beruang jadi dia punya perpas. Okay. So apabila mereka sudah mau berlumba, beruang itu pun cakap, ke garisan, dia kata, on your mark, get set, go. Habis itu rabbit itu dengan serta-merta dia terus tinggal lompat-lompat, terus hilang di pandangan. Sedangkan kura itu mula saja melangkah. So apabila dia jauh, rabbit itu tadi ingat dia sudah jauh sangat. Dia kata, oh sudah jauh saya tinggal dia. Bagus saya rehat dulu lah, tidur kata. Lagipun ini jadi cerita bagus nanti. Sampai saya tidur tunggu kura-kura tu. Jadi rabbit pun cari tempat yang bagus, ada rumput yang tebal, dia tidur. Kena pula ada sinaran matahari sikit. Jadi dia tidur dengan lena situ. Dia tidur dengan lena. Kemudian kura-kura itu berjalan, ketik-ketok, berjalan. Ya. Dia lepaskan rabbit itu, dia pandang rabbit itu, terus jalan. Okay. Kemudian dia berjalan, dia mau sampai ke garisan peramat tau. Orang sana pun dah semua bising, sorak-sorai dia. Baru arnab tu bangun balik, dia dengar orang bising-bising. Tapi apabila dia sudah mau mula lari balik, dia sudah terlambat. Kura-kura tu sampai ke garisan peramat. Okay? Kura-kura tu sampai garisan peramat. So, apa berlaku situ? Saya tengok kura-kura lambat tu menang lah. Okay. Baik, saya kata cerita ni, mungkin kamu pernah dengar lah. Dan apabila kita selalu dengar cerita tu kan, apabila orang beritahu cerita tu, kita kadang-kadang buat tidak kisah saja. Saya kata-kata, oh ini cerita lama. Saya sudah tahu cerita tu. Selalu macam tu lah dalam fikiran kita. Okay. Begitu juga dalam cerita di dalam Bible ni. Kalau kita sudah dengar cerita tu waktu kita Sunday School, waktu Youth Fellowship dan sebagainya, ataupun dengar kawan-kawan kita kata, oh cerita tu saya sudah tahu kisah tu. Tapi dalam kita tahu kisah itu, kadang-kadang ada satu yang kita tidak tahu. We miss the point. Apa maksud cerita tu? Dan kenapa cerita tu ada tertulis di dalam Bible? Okay. Jadi itu yang saya nak beritahu dengan kita pada pagi hari ini. Okay. Jadi pada hari ini, Pastor mau cakap tentang Jonah. Pernah baca buku Jonah? Buku Jonah itu adalah kisah buku Nabi-Nabi yang kecil di dalam Alkitab kita. Dan buku itu hanya ada 4 bab saja, tidak banyak. Saya tengok 1, 2, ada 3 muka surat saja buku ni. Okay? Dan saya percaya juga ramai orang dah tahu cerita Jonah ni. Jadi saya nak beritahu tentang latar belakang Jonah ni lah, buku Jonah ni.
Buku Jonah ni adalah satu buku cerita dan sekali tadi mungkin ramai pernah dengar ataupun pernah bacanya. Okey, jadi kita tahu Jonah ini adalah orang yang melarikan diri dia daripada Tuhan. Bila Tuhan suruh dia pergi ke satu kota yang bernama Ninive, dia bangun tapi dia tidak pergi kota tu. Dia pergi ke kota lain. Dia mau jauhkan diri dia. Dia lari daripada Tuhan. Disebabkan lari daripada Tuhan, buat ke ringkas cerita ni, dia telah ditelankan oleh ikan besar. Dia telah ditelankan oleh ikan besar. Okey, tapi dia dalam perut ikan kan, dia tidak mati. So lepas 3 hari kemudian, ikan itu muntahkan dia di pantai. Di pantai, kemudian barulah dia pergi menginjil, pergi buat mission dekat orang di Ninive sana. Dia bertobat. Kemudian Tuhan Allah telah menyelamatkan kota Ninive daripada pemusnahan. Okey, so itulah cerita yang saya nak beritahu kita pada hari ini. Okey, so latar belakang buku Jonah ini, cerita ni, banyak orang kata buku Jonah ni adalah kisah mission ataupun missionary, mission. Kenapa Jonah ni pergi buat mission ke Ninive? Tapi bolehlah kalau kita kata ini buku pasal mission, itu pun tidak salah juga. So Jonah ni dia pergi buat mission trip ke Ninive. Kurang lebih macam itulah cerita dia. Okey, dia beritahu orang di Ninive sana supaya orang bertobat, terima Tuhan kan. Okey, so tidak salah lah kalau kita kata buku ni buku tentang mission. Okey, so buku ini adalah kisah Nabi orang Israel kata. So Jonah itu adalah seorang Nabi, Nabi di benua Israel pada abad yang ke-9 sebelum Masehi. Okay? So waktu itu negara Israel adalah satu negara yang bagus, yang terkenal, dan juga Jonah ketika itu juga digunakan oleh Tuhan. Digunakan oleh Tuhan. Kalau saya tengok dalam buku kisah Dua Raja-Raja bagi 14 ayat 25, saya baca di sini. Buku Dua Raja-Raja bab 14 ayat ke-25. Dia kata macam ni. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang diucapkannya dengan pentaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gat-Hefer. Okey, saya baca lagi. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hema sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan pengantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gat-Hefer. Okay? So menunjukkan Nabi Yunus ni ataupun Yunus ni adalah orang yang terkenal. Pada zaman dia dulu, dia telah bernubuat bahawa negara Israel akan diperluaskan. Okey, jadi ketika itu juga bangsa Israel ni dia punya ekonomi yang bagus. Sejak daripada Raja Solomon ketika itu, wang semua dimasuk ke sana. Okey, orang sana jadi kaya raya. Okey, so apabila jadi kaya raya, duit banyak apa berlaku? Orang kata itu menunjukkan Tuhan berkat kita lah. Tanda Tuhan berkat kita. It is a sign of blessing. Okey, itu yang berlaku ketika itu. So Jonah ni boleh kita kata orang terkenal. Dia boleh jadi seorang selebriti ketika itu. Yunus ni. Okey. Dan dia punya semangat patriotik kepada bangsa dia, pada negara dia ketika itu. Itu yang kita tahu tentang Yunus ataupun Jonah di sini. Okey, tapi negara Israel ketika itu, ketika mereka tengah maju, makmur, mereka juga ada negara yang mempunyai saingan pada mereka, iaitu negeri Assyria juga telah membangun dan dia bagi kuat. Bahkan mereka ni boleh kata saingan yang kuat lah antara Assyria dengan Israel ni. Okay, so kalau satu kuat nanti boleh jadi satu peperangan berlaku. So mereka ni adalah saingan yang kuat antara satu sama lain.
Okey, so ibu kota Assyria ketika itu adalah Nineveh, Nineveh itu. Okey, so itu latar belakang cerita ni. Jadi di sini kita mau tengok Tuhan Allah panggilkan Yunus ataupun Jonas. Kita tengok dalam bab 1 ayat 1 dan 2. Dia kata, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergi ke Nineveh, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, kerana kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Sebabnya suara tadi, itu adalah Tuhan Allah, dia panggilkan Yunus. Yunus siapa? Yunus anak Amittai ni, bin Amittai ni. Dia suruh pergi mana? Dia suruh pergi ke Nineveh. Kerana Tuhan Allah sudah dengar kejahatan di kota itu sudah sampai ke telinganya. Okey? So, dia pergi sana, okey? Pergi ke Nineveh, kota yang besar itu, berseru pada sana, kerana kejahatan mereka sudah sampai ke saya. Okey. Jadi itu kisah negara ataupun kota yang jahat di dalam Bible kita. Jadi kalau kamu seorang nabi orang Yahudi sebagainya, dan Tuhan suruh kamu pergi ke sana, macam mana fikiran kamu? Adakah kamu akan pergi? Okey. Jadi mungkin kita kata, okey Tuhan, saya akan pergi sanalah. Akan pergi sana. Sebab orang Nineveh itu sangat jahat dan sebagainya. Okey, dan mereka juga memang jahat. Mereka bunuh orang di penjara pun mereka bunuh. Mereka menganiayakan orang, seksakan orang, dan mereka musnahkan negara mereka sendiri. Okey, so kalau kamulah Yunus ataupun Jonah kan, apakah kamu akan pergi sana? Dan kalau kamu sebagai jadi Yunus ataupun Jonah ni, macam mana perangan kamu tetap terhadap negara-negara ataupun kota-kota yang tidak bagus, yang jahat? Coba kamu fikirkan, renungkan macam mana perangan Tuhan apabila dia turunkan banjir besar dalam Kejadian 6:5-7. Okey, dalam Kejadian bagi 6 itu kita tengok Tuhan, dia tengok manusia sangat jahat pada itu. Dia benar tidak ada satu yang berpada baik. Dan sebenarnya Tuhan Allah kita ada macam menyesal, dia sedih tengok orang yang diceritakan tu semuanya melakukan perkara yang jahat. Okey, dan begitu juga apabila orang di Sodom dan Gomorrah melakukan kejahatan, Tuhan sangat marah ketika itu. Kita tengok dalam Kejadian 18 ayat 20-21. Okey, dan akibatnya apa berlaku? Tuhan turunkan hujan belerang untuk musnahkan kota Sodom dan Gomorrah sebab orang sangat jahat ketika itu. Dan juga orang yang tinggal di tanah Kanaan, coba dulu dalam kita baca dalam buku Keluaran ataupun Pemasud bagi 22 ayat 23-24. Mereka ni semua jahat orang sana. Orang Amorite, orang Hite, orang Perizzite, orang Canaanite, orang Hivite, orang Jebusite. Tidak ada yang bagus. Mereka ni semuanya orang jahat-jahat begitu. Okey, semua orang yang berlaku apa yang mereka hendak saja dan tidak ada berlaku apa dikehendakkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang dengan orang yang jahat ataupun negeri jahat itu. Okay? So itulah sebab Tuhan mau musnahkan kota Nineveh ini. Dia beri amaran pada mereka. Okay? So bila kita tahu Tuhan Allah akan musnahkan kota yang jahat itu seperti mana yang lepas-lepaskan. So jika kamulah Yunus ataupun Jonah ketika itu, apakah kamu akan pergi di kota Nineveh pada hari itu juga dan beritahu mereka tentang apa yang Tuhan bagi suruh kamu lakukan? Okey, dan seandainya kamu tidak suka orang di Nineveh itu seperti mana Jonah itu, apakah kamu akan pergi ke sana? Ya, apakah kamu akan pergi ke sana kalau suruh pergi? Okey, so itu yang berlaku dalam buku Yunus yang kita tengok ini. Okey, Tuhan Allah suruh Yunus pergi ke kota Nineveh untuk menginjil sana. Begitu Tuhan bagi warning kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan dibunuh, kota mereka akan dimusnah. Tetapi Yunus ini dia bertindak, dia melakukan perkara yang agak pelik sikit. Sepatutnya dia dengan sukacita kemaskan beg dia
pergi sana, pergi menginjil ke sana, kota Ninive. Tetapi sebaliknya, dia pergi kepada arah yang berlainan. Dia pergi ke arah yang berlainan. Kita tengok dalam ayat 3, Yunus bagi 1 ayat 3 kata. Tetapi Yunus bersiap. Tengok, dia pun bersiap juga. Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yofa dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Hey, ini tindakan Yunus ni ataupun Jonah ni, dia pelik sikit. Patut dia dengan bersukacita kamar isteri dia pergi ke Ninive, tapi dia bangun cepat, dia kamar isteri dia. Tapi apa berlaku? Dia melarikan diri ke Tarsis. Firman Tuhan kata jauh daripada hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yofa, itu satu pelabuhan sana. Kemudian dia pergi kapal, dia pun bayar tambang dia ikut kelasi-kelasi kapal tu pergi ke Tarsis sana, jauh daripada Tuhan. Okey, Tuhan kata get up, pergi. Tapi Jonah bangun, dia melarikan diri. Okey. So, coba kau fikirkan, seorang nabi yang disuruh oleh Tuhan melarikan dirinya daripada arahan Tuhan, naik kapal pergi ke tempat lain, pergi ke arah yang berlainan dengan Ninive itu. Macam mana fikir? Coba aku fikirkan. Itu yang lakukan Jonah ini. Siapa dirinya, dia pergi ke arah yang berlainan daripada arah Tuhan. Sepatutnya dia kongsi ke firman Tuhan dengan berani, dengan garang, kan, pada musuh sana, tapi dia tidak. Okay. Jadi kita kena fikirkan, kita sebagai orang Kristian, coba kita fikirkan. Kita fikirkan, siapa yang kamu benci? Who do you hate? Siapakah yang kita pandang hina ataupun perendah? Who you do despise? Ataupun orang yang kita tidak boleh tahan lagi lah dengan dia. Coba kita fikirkan dia. Kalau kita mempunyai sifat macam tu kan, kalau kita mempunyai sikap benci orang, kita pandang rendah, pandang hina kepada orang, dan kita juga tidak tahan tinggal orang tu lagi, kan? Apa berlaku? Kita kena tanya diri kita, apa berlaku pada saya? Siapa? Kita sebagai orang Kristian tahu, kita tidak sepatutnya benci orang. Christians should not hate people, seperti mana yang dilakukan oleh Jonas tadi. Okey. Okey. So, tapi itu yang selalu berlaku pada kita lah. Coba kita bayangkan, okey, kita fikir macam ni. Kita punya pandangan yang lain. Katalah kamu satu hari kamu driving, kau mandu kereta kamu secara pelan ataupun sederhana. Kemudian datang pemandu di belakang kamu yang agak kurang sikit sopan. Dia seorang pemandu yang agak liar tingkah laku. Kemudian dia horn di belakang kamu, jalan sempit. Dia ikut kamu dengan rapat, dia tak potong kamu. Kemudian bapa dekat beberapa batu dia ikut kamu, dia pun potong kamu. Habis itu dia horn kereta dia kuat. Macam mana perasaan kamu? Macam mana kita bertindak? Mungkin kita cakap dalam hati kita lah, kalau tidak teruskan kita, tak lama lagi kita tahan polis kau. Ataupun kita cakap, nanti saya tengok kereta kamu tersandai kat selekoh sana, kan? Dan seandainya kereta tu tersandai kat selekoh ataupun ke gaung, macam mana pandangan kamu? Ada kamu akan senyum tengok dia, padan muka kau, kata itu. Kadang-kadang kita macam itu kan. Okey, so kadang-kadang kita mempunyai sikapnya itulah terhadap orang. Jadi Jonah ataupun Yunus tu, dia macam tu juga. Dia tidak senang dengan orang di kota Ninive itu. Jadi sepatutnya dia pergi ke kota Ninive itu, dia ke sana, tapi dia pergi ke Joppa, dia ambil kapal, kemudian dia pergi dekat Tarsis sana, dia pergi ke kota yang besar sana. Okey. So, kenapa kota Tarsis tahu? Tarsis itu ikut buku yang kita baca lah, Tarsis itu itulah satu kota yang besar,
dekat tasik Mediterranean sana. Ya. Jadi Tarsis itu juga satu kota yang terkenal dengan kapal-kapal dia, dengan pelabuhan dia. Kita tengok dalam Mazmur pun disebut, Mazmur 148 ayat 7 dan buku Nabi Yesaya bagi 2 ayat 16. Jadi orang sana berdagang. Mereka bawa emas, bawa perak, bawa tin, biji lah. Tin, timah, apa lagi? Gading-gading gajah. Dan juga mereka juga bawa batang-batang hutan. Macam jenis-jenis monyet lah. Ya. Monyet-monyet. Okay, itu yang mereka bisneskan. Kalau kita baca dalam buku 1 Raja-Raja bagi 10 ayat 22 dan juga bagi Yeremia bagi 10 ayat 9. Okay, so kapal yang pergi ke Tarsis sana, dia bawa muatan yang sangat berharga ketika itu. Kan? Itu satu simbol kekayaan dan kuasa dan juga kebanggaan orang Tarsis ketika itu. Jadi firman Tuhan beritahu kita bahawa Yunus ini ataupun Jonah ini dia melarikan diri daripada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia melarikan diri daripada Tuhan. Okay? Dia melarikan diri daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau lari pada Tuhan, tak boleh tahu. Kita tidak boleh lari pada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Allah ada di mana-mana saja. Ada di mana-mana saja. Jonah sini tengok dia cuba menjauhkan diri daripada Tuhan supaya Tuhan tak nampak dia, tetapi Tuhan nampak dia. Okey. Tapi apabila kita melarikan diri pada Tuhan, tahu artinya kita beritahu Tuhan Allah kita bahawa kita tidak mentaati dia. Kita beritahu dia kita tidak mentaati dia. Jadi Yunus ini dia tidak mau mentaati firman Tuhan tadi. Itu sebab dia melari diri kepada Tarsis tadi. Okey. Okey. Inilah satu perkara yang kita tengok macam mana kita respon apabila Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau lakukan. Okey. Ya, sebegitu kamu. Ini suruh kita tengok macam mana kita respon apabila Tuhan Allah kita suruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau lakukan ataupun kita fikir benda tu susah lakukan. Okey. Okey. So, mungkin Tuhan Allah pagi ini dia tidak suruh kamu pergi ke Tarsis ataupun pergi ke Ninive. Tapi apa yang Tuhan beritahu kita? Saya percaya Tuhan banyak beritahu kita tahu. Tuhan suruh kita buat apa? Tuhan suruh kita bayar kita punya persepuluhan. Betul? Betul tak? Tuhan suruh kita bayar persepuluhan. Say, pay your tithe. Apa janjian iman kamu? Tuhan suruh kita bayar macam itu. Apa lagi Tuhan suruh? Tuhan suruh kita baca Bible. Kan? Terutama waktu lain ni. Tuhan suruh kita baca Bible. Apa lagi? Tuhan juga suruh kita berdoa. Suruh kita berdoa. Okey. Tapi apabila Tuhan suruh kita guna duit kita bayar persepuluhan, bagi sumbangan ke gereja sebagainya, baca Bible atau berdoa sebagainya, macam mana kita respon? Kita pun selalu respon dengan salah. Kita buat perkara lain yang bercanggah dengan kehendak Tuhan, kan? Itu yang kita lakukan. Okey, itu yang kita lakukan. Okey, saya tidak tahulah kalau Tuhan suruh kita pergi lawan Al-Qaeda sebagainya. Saya tidak tahu sama ada orang pergi, ada tak naik cari pesawat pergi ke Iraq sana. Saya tidak tahu. Okey. So Jonah ini dia pergi ke arah yang berlainan. Kita tidak tahu kenapa dia pergi ke arah berlainan sini. Jadi kita kena tanya diri kita sini. Dia seorang Nabi Tuhan Allah, tapi sekarang kita tengok dia memberontak. Dia ingkar perintah Tuhan sini. Okey. So macam mana Tuhan bertindak bila kita tidak ikut cakap Tuhan? Kita tengok sini macam mana Tuhan bertindak terhadap Yunus ataupun Jonah ini yang tidak mentaati firman Tuhan. Okey. Tuhan bertindak. Okey. Kita baca dalam ayat 5. Dia sekali apa? Dia tadi dia naik kapal, dia pergi ke Yopa, habis itu dia pergi ke Tarsis menjauh daripada. Kita baca ayat 4. Macam mana Tuhan bertindak? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir dipukul hancur. Awak kapal
menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan baring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Okay? So what happened apabila kita tidak ikut cakap Tuhan? Tengok apabila Yunus tidak ikut cakap Tuhan ini. Tuhan hantar dia ribut badai tadi, ribut badai. So ribut badai itu, saudara, dia bukan benda yang berlaku secara kebetulan tau. Bukan cara betulan. Ini adalah ribut badai yang diturunkan oleh Tuhan Allah sini. Tuhan Allah sudah turunkan ribut badai ini. Okay? Badai ini. Jadi sebegitu kamu klasi kapal yang pergi ke Tarsis tadi itu, dia bukan sailors yang biasa tau. Mereka bukan orang berbelayar. Mereka adalah orang yang boleh kata memang orang pelayaran. Mereka expert sailors kan, orang yang punya pengalaman tau. Tetapi mereka ni juga semua takut. Disebab badai ini. So apa mereka berlaku? Mereka pun buangkan muatan kapal mereka supaya kapal ringan. Apa muatan kapal tu? Sebegitu tadi kan, ke sana kota itu adalah satu kota yang kaya, terkenal dengan dia punya bahan-bahan logam, emas, perak, timah, tin, besi, apa lagi, ivory, gading-gading, dan juga beratang-beratang pelihara. Itulah harta mereka. So mereka buang ke benda tu. Okay, kenapa mereka buang? Apa sebab mereka buang? Yalah, sudah kapal dah ringan kan, sudah kapal lempung, awak ke tidak tenggelam. Tapi bukan itu saja, the Bible tidak beritahu. Tapi saya percaya sekarang mereka buangkan harta tu tahu, sebab mereka ingin selamat. Nyawa mereka lebih penting daripada harta tu, daripada kapal tu. Jadi saya fikir nyawa kita juga begitu, penting daripada harta-harta yang kita kumpul tadi. Okay, kemudian. So itu yang berlaku sini. Mereka buangkan segala harta muatan kapal tadi. Sebab apa? Apa guna kekayaan tu banyak kalau kita jadi orang mati nanti? Tidak ada guna kekayaan tu kalau kita mati tu. Jadi baik mereka buang saja. Maka. Tapi bukan itu saja yang mereka lakukan. Saya tengok orang anak-anak kapal ni. Siapa saja anak-anak kapal ni, boleh kita kata mereka ni, kalau sekarang kita kata orang ni kafir. Dalam bahasa Inggeris orang Gentiles. Sebab mereka ni bukan sembah Tuhan Allah yang hidup. Tapi mereka ni sembahyang. Mereka berdoa. Dia tengok ayat itu, dia kata, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allah tu dia tengok sini huruf kecil, menunjukkan mereka ada percaya pada Tuhan lah. Tapi kita tahu bukan Tuhan yang mereka percaya tu bukan sama Tuhan kita. Itu petara-petara mereka, sembah Allah mereka kecil. Mereka berdoa. So mereka ni, walaupun mereka ni bangsa asing, orang kafir, mereka ni berdoa. Okay? Mereka ni semua bersembahyang sana. Tapi kita punya satu soalan lagi tahu. Kenapa Yunus ini tadi tidak mentaati Tuhan? Why was Jonas disobeying God? Apa sebabnya? Kita tidak dapat jawapan sebab Bible sini tidak beritahu. Saya beritahu saja tadi sebab mungkin tidak suka orang. Dan soalan kedua, apa yang Tuhan akan lakukan dengan Jonah? Akan Yunus ni sebab dia tidak setia. Okey, jawapan tadi kita beritahu dia telah turunkan hujan atau bukan hujan, ribut badai tadi dia turunkan ribut badai tadi. Okey, so soalan ketiga yang kita harus cari ialah jika ribut badai itu sangat dahsyat dan pelayar-pelayar tadi, sailors tadi, semua berdoa kepada Allah mereka. Jadi tanya dia, apakah Yunus berdoa? Yunus berdoa. Okey, jika mereka tadi kata orang kafir, tapi orang Gentile tadi tahu berdoa kan? Sama ada mereka berdoa kepada Tuhan yang betul ataupun tidak, itu saya tidak sangat. Tetapi kita mau tanya diri kita sini,
Kenapa Yunus ini tidak berdoa? Ataupun adakah Yunus ini berdoa? Sebab Yunus ini, dia ni seorang Nabi Tuhan tadi, Nabi Allah. Dan apabila ada Nabi Tuhan Allah tadi, harusnya orang yang menyembah Tuhan yang hidup tadi. Tapi kita tengok sini, dia tidak berdoa. Apa yang Yunus berlaku? Apa yang Yunus buat sini? Dia kata, Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan baring situ. Dia bukan atas kapal tu, bukan atas dek tu. Dia cari tempat yang paling bawah sekali. Kemudian apa? Dia baring situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Wah, saya boleh puji Yunus ni lah pada saat ini. Kenapa? Sebab gelombang tu begitu kuat, ribut badai kuat, dia boleh tidur dengan nyenyak. Sebab saya pun pernah naik kapal. Oh, tahu Cina Selatan ni dulu, saya suruh belayar sini kan. Saya ikut kapal Navy buat latihan dulu. Saya tidak boleh tidur kalau ombak kuat. Sebab saya mabuk laut. Saya tidak tahan. Tapi Yunus ni dia boleh tidur dengan nyenyak sini. Dia tidur dengan nyenyak. Menunjukkan dia tidak berdoa. Dia pergi ke bawah yang paling dalam sekali. Okey, dia pergi bawah. Itu Yunus ini. Okey. Dia telah pergi ke Joppa. Dia pergi ke jauh lagi. Pergi ke tempat yang paling jauh lagi. Pergi ke dasar kapal itu. Kemudian dia tidur. Okey. Jadi soalannya tahu kita tanya, macam mana Yunus ni boleh tidur dengan nyenyak dalam situasi yang macam ni? Macam mana? Sebab kita tengok di sini apa laku? Kapten kapal itu, nakoda kapal tu, dia pergi sana, dia kata ayat 6. Datanglah nakoda kapal mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau ni tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nakoda kapal tu ataupun kapten kapal tu lah. Mungkin dia cari penumpang, dia tengok kurang. Dia pergi bawah. Dia nampak Yunus tu tidur dengan lena situ. Dia tengok situ. Kapten kapal tu pergi cari dia. So, tanya, adakah Yunus ni bangun tu berdoa? Dia tidak bangun untuk berdoa. Walaupun kelasi-kelasi kapal tadi, pelayan-pelayan tadi beritahu mereka berdoa, panggil mereka sama-sama berdoa, tapi tidak. Dan walaupun kapten kapal tadi berseru, suruh dia bangun untuk berdoa, tapi dia tidak peduli, dia tidak berdoa. Okey. Nampaknya Yunus ini tak kisahlah sama ada mereka tu mati ataupun hidup. Okey. Nampak jadi Yunus ni juga kata biar saya matilah gitu. Okey, so apa yang kita tengok sini, apa yang bab dia mau mati agaknya? Kita tidak beritahu sini. Jadi kita mau merenungkan cerita ini sekejap. Apa yang berlaku sini, kita tengok klasi-klasi kapal ni kan, mereka ni sebenarnya mereka juga mempunyai Tuhan yang mereka sembah lah, ataupun dewa-dewa yang mereka sembah masa ketika itu. Okey, kita tengok dalam ayat 7 tu, kata, lalu berkatalah mereka satu sama lain, boleh kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi itu. Okey, mereka buang undi. Apabila mereka sudah berdoa kepada Tuhan Allah mereka tadi kan, dia tengok laut macam tu lagi. Kemudian Yunus pun dah naik daripada perut kapal tadi, ada situ. Mereka pun membuang undi tadi untuk tengok siapa yang buat salah tu. Lalu apa berlaku? Saya tengok mereka buang undi itu dan Yunus pula yang kena undi itu. Jonah tidak tahu, saya tidak tahu macam mana mereka buat undi itu. Ataupun mungkin dia, kalau kita zaman kita kecil-kecil lah, kita main-mainkan, kita patah kayu, ada pendek, ada panjang. Siapa dapat yang pendek nanti, yang paling pendek tu dia salah. Dia jadi. Mungkin mereka buat macam tu. Ataupun dia gulung-gulung kertas, dia buka. Siapa yang tidak ada tulisan dalam tu, itu dah salah. Jadi kita saya fikir
Mereka buat satu macam itulah. Kemudian dia kena pada Yunus pula, dia punya undi itu. Dia kena bina. Kena Yunus. Jadi apabila mereka dapati Yunus terkena, mereka pun buat interogasi. Mereka tanya dia soal siasat tahu. Mereka bertanya. Dia kata, mereka tanya tentang dia. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, kerana siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Dan apa ke negerimu? Dan dari bangsa mana engkau? Okay. Kemudian dia pun jawab, ayat 9 tu, sautnya kepada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Itu jawapan Yunus. Dia akui diri dia orang Ibrani. So, apabila jawab itu, apa berlaku? Kita tengok ayat 10 tu. Orang-orang tu menjadi lebih takut lagi, sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu mengetahui bahawa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahunya kepada mereka. Mereka tahu sekarang dia telah melarikan diri kepada Tuhan. Jawab dia beritahu mereka kan. So mereka tanya dia, apa yang telah kau buat ni? Kata. Okay, mereka tanya tu. Mereka tanya dia, di mana asal kamu, siapa nama kamu, apa kerja kamu. Mereka tanya dia macam tu. Okay, mereka tanya dia soalan-soalan tu. So dia beritahu mereka lah. Jawapan tadi kita baca dalam ayat 9 kan. Beritahu dia siapa dia mereka. Tapi kenapa mereka tambah takut tahu? Mereka tambah takut sebab dia beritahu Allah yang disembah tu Allah yang macam inilah, Allah yang mencipta laut dan darat ini. Jadi orang tu sangat takut. Sebab mereka ni ada di laut, takut dia ada di dalam laut sekarang. Mereka bersama tambah takut lagi. Kenapa mereka takut? Mereka ni akan semua mati, akan semua hilang. So menunjukkan bahawa ribut badai tadi itu adalah ribut yang diturunkan oleh Yahweh ataupun Tuhan Allah tadi, yang membuat Tuhan Allah yang menciptakan darat dan laut ini. Itu yang mengadakan turunkan ribut badai tadi, yang buat perahu mereka ataupun kapal mereka tadi hampir mau pecah. Jadi mereka tanya Yunus, apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan supaya kita tidak binasa, supaya kita boleh hidup. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak mati, bagi mereka tahu. Kemudian Yunus beri jawapan yang sangat pelik pada mereka. Yunus ni beritahu jawapan yang agak luar biasa pada mereka sini. Tengok, kita baca ayat 11 tu. Mereka tanya, ayat 11 mereka tanya, akan kami apakah engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut ini semakin gelora. Yunus pun nyaut, dia kata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahawa kerana akulah badai ini menyerangkan kamu. Itu jawab saud Yunus. Apa mereka tanya, apa yang harus lakukan? Dia kata, angkatkanlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang aku lagi, tidak menyerangkan kamu lagi. Pelik jawapan Yunus ni. Kita waktu tanya-tanya tahu, kenapa dia tidak terjun je ke laut? Dia minta orang pula angkatkan dia. Tak boleh terjun ke? Waktu boleh terjun tau. Waktu boleh terjun. Jadi respon Yunus ini ataupun laut ini agak pelik sikit bagi saya. Okay? Kenapa Tuhan suruh dia pergi ke Ninive tapi dia tidak pergi, dia melarikan diri. Dia patut pergi buat misi ke sana, tapi dia buat misi dia apa? Pergi, orang kata cruise lah, makan angin. Makan angin.
Jadi apabila ada makan angin sini, Tuhan Allah pun bagi dia ribut badai sini, yang mengecamkan nyawa dia dan juga nyawa orang lain di atas kapal itu. Okey, kapal itu. Sepatutnya dia katalah kurang-kurang, oh kita patah baliklah, pergi dekat patah balik. Sebab kita ikut ajaran salah. Kita patah balik pergi ke Ninive. Tapi dia tidak buat jawapan macam itu. Sebaik dia kata, dia suruh mereka campak dia keluar kepada laut itu. Okey, menunjukkan dia ni, biar aku matilah, biar saya mati pergi ke Ninive sini. Okey, dia sampai mati dia mau melawankan Tuhan Allah kita. Dia tidak taat kepada Tuhan. Okey, seolah dia ni ingin bunuh diri, bunuh diri dengan mati di laut sini. Okey, kita tidak tahulah sama ada Yunus ni dia pandai berenang ataupun tidak. Bible tidak beritahu kita. Okey, tidak begitu. Tapi saya nampak sini dia ingin bunuh diri ataupun dia ingin buat diri sebagai korban sacrifice kepada Tuhan. Tapi kalau dia buat perkara itu adalah satu teologi yang salah, yang tidak betul, yang ada tunjuk kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kepada klasi-klasi kapal itu. Okey, itu yang saya tengok sini. Sebab apa? Mereka ni adalah orang kafir tadi, orang yang menyembah bala-bala tadi. Okey, dan mereka ni memang menyembahkan apa yang mereka katalah, Tuhan-Tuhan laut dan juga Tuhan-Tuhan ribut badai. Itu yang mereka sembah. Mereka sembah Tuhan-Tuhan macam tu. Okey, so Yunus ini dia tidak tunjukkan ajaran yang betul, yang baik kepada klasi-klasi kapal ni. Dia tidak tunjuk yang dia orang setia pada Tuhan melalui doa dan sebagainya. Dia juga tidak bagi tahu mereka, baik kita patah baliklah ke Ninive sana. Sebaliknya dia suruh mereka campak dia ke dalam laut sana. Okey, menunjukkan terus degil. Okey, so itulah bagi saya satu kesalahan yang besar ataupun dosa kalau dia terus melawankan Tuhan kita. Okey, itu yang berlaku sini. Tapi gambaran ini juga menunjukkan tahu kita mungkin tidak berlaku macam Jonas lah, macam tu terjun ke laut suruh campak kita. Tetapi ini menunjukkan kehidupan kita orang Kristen yang orang kata sini dalam bahasa Inggeris kata backslide. Kita sudah kenal Tuhan, tapi kita buat perkara yang tidak bagus. Kita buat sesuatu yang melanggarkan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Menyusahkan diri kita. Itu kita panggil backslide. Jadi banyak mungkin saudara pernah dengar perkataan backsliding ini. Itulah mencerminkan orang-orang Kristen yang sudah kenal Tuhan tetapi menjauhkan diri daripada Tuhan ini. Jadi Yunus ini dia mengajarkan teologi yang salah kepada klasi-klasi kapal ini. Okey, patut dia mengajar mereka untuk menyenangkan Tuhan, berdoa sebagainya. Tapi dia tunjuk pada mereka supaya mereka ni buat human sacrifice, mengkorbankan manusia, benda yang tidak menyenangkan Tuhan. Okey. So, apa berlaku? Saya tengok ni mereka ni terus mendayung dengan sekuat-kuatnya untuk buat kapal tu kembali kepada darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Kenapa? Kerana laut tu makin kuat lagi bergelora menyerang mereka. So mereka sudah upayalah untuk mendayungkan kapal tu pergi ke darat tapi tidak dapat. So kemudian apa berlaku? Mereka terus berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, jangan kiranya Engkau membiarkan kami binasa kerana nyawa orang ini, dan jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah membuat seperti yang Kau kehendaki." Mereka takut tahu. Mereka takut. So maksud mereka ni kalau kami buang nanti ke tasik ataupun kalau dia mati dengan bersalah kami Tuhan lah. Kami tidak boleh tanggung nyawa dia. Itu. So dalam dengan takut Tuhan itu, mereka pun angkat Yunus ini, kemudian mereka campak dia ke laut. Okey. Kita baca ayat 11. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Terus berhenti laut mengamuk.
Boleh kata serta-merta sini. Dikata kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakkannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Kenapa takut? Di sini mereka nampak Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Sebab Yunus tadi mengatakan Tuhan sembahlah Tuhan yang mencipta darat dan laut ini. Dan apabila mereka campakkan Yunus kepada laut ini, tengok laut pun terus berhenti bergelora. Saya fikir laut agak tenang dekat itu. Okay? Itu sebab mereka takut. Bukan takut laut sekarang, bukan takut ribut badai, tapi mereka takut akan Tuhan. Menunjukkan mereka tahu ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan-Tuhan dewa-dewa yang mereka sembah selama ini. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan serta mengikarkan nazar. Itu yang berlaku sini. Okey. So, mereka campak Yunus ke dalam laut besar tadi. Itu yang mereka lakukan. Seperti mana dia mintakan oleh Yunus tadi, ataupun Jonah tadi. Okay, Yunus tadi. So, mereka sangat takut dengan Tuhan dan mereka beri persembahan kepada Tuhan. Tuhan. So, disebabkan Yunus ni campak ke Tuhan tadi, kita tengok Tuhan juga telah mempersiapkan ikan yang besar untuk menelankan Yunus ini. Kita tidak tahu ikan apa itu. Dia tidak tahu jenis ikan. Orang kata ikan paus, tapi paus itu bukan ikan. Paus itu jenis mamalia. Tapi apa yang kita tahu itu adalah ikan yang besar saja. Ikan yang besar. Kita tidak tahu berapa besar ikan itu, tapi kita tahu sini Yunus telah ditelankan oleh ikan besar itu. So, kita tengok Yunus ini, dia dapat diri dia ditelan oleh ikan. So, kita tidak tahulah bersama ikan tu dan apa jenis doakah yang kita boleh ucapkan kepada Tuhan apabila kita sudah ada di dalam perut ikan itu. Okey. So, pada kesimpulannya, apa yang kita boleh belajar daripada petikan ini? Okey, sekali begitu petikan ini banyak orang cerita saja tentang Yunus ditelankan oleh ikan ataupun dimakan oleh ikan dan sebagainya. Okey, so daripada buku Yunus ini ada beberapa perkara yang kita boleh belajar tentang Tuhan Yesus. Okey, yang pertama sekali kita tahu sini bahawa Yesus tahu dia suka main, orang kata main hide and seek, coba-coba menyorok lah. Okey, dan kalau kita menyelidik Yunus bab 1 ni sini, kita boleh dapat ada Yesus ini, tapi kita kena cari dia baru boleh dapatkan Yesus dalam petikan ini. Okey, itu benda yang kita kena kena study ataupun kena selidik dalam bab 1 ini supaya kamu boleh dapat di mana Tuhan Yesus di dalam petikan yang kita baca tadi. Saya kata tadi Yesus ini dia main bunyi-bunyi, menyorok. Dalam bahasa Inggeris kata Jesus play hide and seek di sini. Tapi kita boleh cari dia kalau kita menyelidik cara dalam Yunus bab 1 ini. Yang pertama sekali, begitu kamu seperti Jonah sini, seperti Yunus ini, Yesus juga telah dipanggil oleh Tuhan. Telah dipanggil oleh Tuhan datang kepada umatnya, datang kepada umat. Jesus was called by God to go to the people. Dia telah dipanggil Tuhan untuk pergi kepada umat di sini. Tentang apa? Tentang kehakiman yang akan datang. Ya. Seperti mana Jonah itu tadi diutuskan oleh Tuhan Allah untuk pergi ke Ninive untuk cerita tentang kehakiman atau judgment yang Tuhan Allah akan lakukan kepada Ninive. Begitu juga Tuhan Yesus telah diutuskan oleh Tuhan Allah datang ke dunia ini untuk bercerita tentang judgment yang akan datang. Okey, tetapi Yesus ni lain daripada Jonas lah. Jonah tidak ikut cakap Tuhan, tapi Yesus ni dia ikut cakap Tuhan. Dia ikut cakap Tuhan tadi. Dia bawa keselamatan kepada kita yang taat pada dia. Dia tidak bawa kita kutukan. Okey. Okey, yang kedua, kita ingat bahawa dalam Matthew bagi 8, apabila Jesus, kita tengok Jesus juga ada di dalam perahu. Ketika ada ribut badai dan dia tidur di situ.
Okey, sedangkan ada orang lain bersama dia dan murid-murid dia semua takut. Seperti mana kita tengok sellers ataupun klasi-klasi dalam cerita yang kita baca tadi. Mereka ingat mereka akan mati. Okey, so itu tengok sini. So kita tengok bahawa dalam situasi itu ribut badai itu ditenangkan daripada Yesus yang ada di dalam perahu itu. Okey, tetapi dalam cerita yang kita baca ni tadi, ribut badai itu ditenangkan, diredakan oleh Tuhan daripada atas tadi. Okey, itu yang tengok sini tentang persamaan Yesus dengan Jonah ini. Okey, yang ketiga, saya fikir ini senang yang tercari sini. Okey, seperti mana Jonah ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam. Situ kita dia beritahu dalam Injil Matthew bahawa apa? Yesus beritahu dia bahawa dia akan beri tanda Jonah kepada orang. Dalam Matthew bagi 16 ayat 4 dan juga bagi Lukas bagi 11 ayat 9. Dia kata dia akan beritahu mereka, saya akan beri tanda Jonas ataupun tanda Yunus kita. I will give the people the sign of Yunus. Artinya apa? Artinya dia akan berada di dalam kubur selama 3 hari dan 3 malam. Okey, itu sedikit banyak kita. Jadi di sini kita tengok Yunus ini dia cuba melarikan diri daripada Tuhan. So apabila kita melari daripada Tuhan, memang ada risiko yang tanggung lah. Kita tidak boleh lari daripada Tuhan sebenarnya. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Dia tengok kita, dia nampak kita. Kita tengok Yunus ini tadi. Sebab dia melarikan diri daripada Tuhan, dia kena bayar tambang dia pergi ke Tarsis. Tapi sebegitu kamu, kalau kamu ikut cakap Tuhan, Tuhan akan bayar tambang untuk kamu. Kamu tidak akan perlukan bayar apa-apa tambang. Okey. Jadi saya minta kita waktu bulan Lent ni kan, supaya kita jangan kita menjauhkan diri kita ataupun melarikan kita daripada Tuhan. Sebaliknya, kita harus menyiapkan diri kita supaya kita harus merapat dengan Tuhan dan kita ikut Tuhan, mentaati Tuhan. Okey, bulan Lent ini. Jadi kita harus rajin berdoa, merapat dengan Tuhan dan baca firman Tuhan. Okay, so itu renungan kita pada hari ini, dan renungan seterusnya saya bawa kita supaya kita balik ikut Tuhan. Kalau renungan hari ini kita melari pada Tuhan, renungan seterusnya ialah kita akan mengikuti Tuhan. Jadi baca Yunus bagi 2 dan baca bagi 3 juga. Pastor akan kongsi juga renungan daripada Yunus bagi 2 dan Yunus bagi 3. Okay. Mari kita berdoa. Bapa di surga alam kuasa, Tuhan ucap syukur, terima kasih atas renungan beri pada kami tadi Tuhan, di atas contoh Yunus yang melarikan diri daripada pengailannya Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya Kau pimpin kami Tuhan, berikan kami hati yang setia, hati yang sabar, hati yang taat pada Engkau Tuhan, supaya kami akan mendengar panggilan-Mu pada kami Tuhan, supaya kami akan mentaati setiap panggilan pada kami Tuhan. Walaupun mungkin panggilan itu sukar untuk kami mengikuti, tetapi kalau kami mengikuti pesan-Mu Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan, kami tahu kami akan tidak akan rugi Tuhan, supaya orang lain juga tidak susah disebabkan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala syukur beri padamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur. Amin.